Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita berhimpun di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah kita akan melangkah kepada hadis yang ketiga. Tapi sebelum itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada sedikit daripada kesimpulan pengajaran yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang kedua yang dikenali sebagai hadis Jibril, di mana di dalam hadis Jibril itu malaikat Jibril alaihi salam telah bertanya beberapa soalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula dengan soal tentang Islam. Akhbirni anil Islam, bagi tahu kepada aku tentang Islam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kemudian akhbirni anil iman, khabarkan kepada aku tentang iman. Kemudian datang soalan yang ketiga, iaitu akhbirni anil ihsan, khabarkanlah kepada aku tentang apa itu ihsan. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya tentang kiamat, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda kiamat, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Baik, daripada hadis tersebut tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama disebutkan an-nasail kama yas'alu lit-ta'allum faqad yas'alu lit-ta'lim, bahawa seseorang itu bertanya kerana dia nak tahu, kerana dia nak belajar. Dia tak tahu apa maksud ini, apa maksud itu, dia bertanya untuk dia belajar.
tetapi kata para ulama, bertanya juga boleh untuk mengajar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Jibril yang datang kepada kamu adalah Jibril atakum yuallimukum dinakum. Datangnya Jibril alaihi salam kepada kalian adalah untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, agama kamu. Dengan soalan-soalan daripada malaikat Jibril alaihi salam, maka tahulah kita apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Baik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagaimana kita dah sebutkan bahawa malaikat itu dengan izin Allah boleh bertukar bentuknya daripada bentuk yang asal kepada bentuk manusia, sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, malaikat Jibril alaihi salam pun pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, disebutkan bahawa daripada hadis Jibril menerangkan kepada kita tentang adab-adab penuntut ilmu ketika menuntut ilmu, belajar, mendengar jawapan ya, daripada yang mengajar. Yang keempat, disebutkan annahu inda ijtima'il Islam wal iman yufassarul Islam bil umuri zahirah wal iman bil umuri batinah. Sekiranya diasingkan ataupun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sekiranya datang dalam satu-satu penyataan ada iman dan Islam dan kita nak membezakannya, jadi caranya adalah Islam dia menyebutkan tentang amalan-amalan yang zahir, puasa, zakat, solat, haji, amalan-amalan yang zahir. Adapun iman dia merujuk kepada perkara-perkara yang batin, perkara yang iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada hari qiyam, perkara-perkara yang tidak kelihatan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa dalam hadis Jibril alaihi salam diajarkan kepada kita tentang Islam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila menjawab memulakan dengan yang paling utama dahulu, ya, yang paling utama, kemudian mengikut turutan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam Islam yang paling utama adalah dua kalimah syahadah terlebih dahulu, disusuli dengan salat, disusuli dengan zakat, disusuli dengan puasa, disusuli dengan haji. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah juga apabila diterangkan tentang iman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan turutan yang paling utama terlebih dahulu. Kemudian disebutkan bahawa kita dapat pelajari daripada hadis Jibril bahawa rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ya. Bagaimana kita tahu ada 5? Bagaimana kita tahu ada 6? Berdasarkan jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibenarkan, sadaqta, kata malaikat Jibril alaihi salam, kamu benar, betul jawapan kamu. Oh, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian disebutkan bahawa hubung kait yang kuat di antara Islam, iman dan ihsan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada para ulama yang mereka menggambarkan, ya, mereka datangkan dengan gambaran bahawa Islam diibarat satu bulatan yang besar, satu bulatan yang besar. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam bulatan yang besar itu ada bulatan yang sederhana. Bulatan yang sederhana itu iman. Kemudian dalam bulatan yang sederhana itu ada pula bulatan yang kecil, dan bulatan yang kecil itu adalah ihsan. Jadi seseorang itu apabila dia memeluk ke dalam agama Islam ataupun dia lahir-lahir saja, dia dah berada dah, dia dah ada dalam bulatan yang besar itu. Jadi dia kena usaha dan usaha dan usaha supaya dia boleh masuk ke dalam bulatan yang sederhana, iaitu iman.
Bila dia ada iman dan Islam dalam diri dia, dia kena usaha lagi agar dia dapat masuk ke dalam bulatan yang kecil, iaitu ihsan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bukanlah iman perkara lain, Islam tu lain. Kita dah ada Islam, kalau kita masuk iman pula, kemudian kita cari ihsan, tak. Dia sebenarnya dalam bulatan yang sama. Cuma tinggal lagi kita kena ikhtiar, belajar, beramal, istiqamah agar kita boleh masuk ke dalam ihsan dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dah belajar juga tentang keutamaan darajat ihsan, luar biasa, ya. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersama muhsinin, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah sebaik yang mungkin. Kita dah belajar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebaik yang mungkin tu macam mana? Bila mana dia lakukan satu ibadah, maka dia jaga sungguh-sungguh yang rukunnya, yang wajibnya, bahkan dia sempurnakan dengan yang sunat-sunatnya. Masya Allah, ya. Kita dah bawakan contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wudu dengan sempurna. Wudu yang sempurna adalah apabila dia tunaikan, dia sempurnakan yang rukunnya dan dia lengkapi dengan yang sunat-sunatnya. Kemudian setelah itu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berwuduk dengan sempurna lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, dibukakan baginya ke-8 pintu syurga Allah. Kesemuanya dibukakan untuknya, Masya Allah, ya. Bila ada ihsan. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan bahawa ilmu tentang kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa-siapa tahu bila ia akan terjadi, melainkan Allah cuba khabarkan kepada kita tentang tanda-tandanya menerusi lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita dapat pelajari bahawa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jawab soalan malaikat Jibril alaihi salam, para ulama menyebutkan bukanlah satu keaiban apabila seseorang itu menyebutkan la adri wallahu alam, saya tak tahu, Allah lebih mengetahui. Bukanlah satu keaiban, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah serba sedikit daripada pengajaran hadis yang kedua, iaitu hadis Jibril alaihi salam. Jadi pada malam ini insya-Allah kita masuk kepada hadis yang ketiga. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, boleh selak muka surat yang ke-45, rukun Islam yang 5. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang ketiga kita bacakan terjemahannya. Diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 rukun. Yang pertama syahadah, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Yang kedua mendirikan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat mengerjakan haji di Baitullah. Dan yang kelima berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya kongsikan pengajaran di sebalik hadis ini, saya bacakan dahulu apa yang disebutkan ataupun disyarahkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Al-Attar rahimahullahu taala dalam kitab kita ini. Huraian berkaitan lafaz dan bahasa hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab sahih dengan pelbagai riwayat yang berbeza. InsyaAllah kami akan sebutkannya selepas ini.
Jalur periwayatan kesemua hadis ini bersumberkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, Ibnu Umar namanya Abdullah, dan dia merupakan anak kepada khalifah yang kedua, iaitu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, disebutkan di dalam kitab ini, di dalam syarah Ibn Attar rahimahullahu ta'ala, bahawa matan hadis ini, matan berarti teks, yang kita katakan bunyal islamu ala khamsin, itu adalah matan, itu adalah teks hadis. Disebutkan di sini ada kepelbagaian matan hadis, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, disebutkan ada 1, 2, 3 dan 4, ya. 4 matan hadis saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian barulah saya akan datangkan sedikit daripada pengajaran hadis ini insya-Allah. Kepelbagaian matan hadis. Bunyal islamu ala khamsatin ala ayyuhadallahu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wal hajj, hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Islam didirikan atas 5 rukun: mengesakan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji. Demikianlah aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat kedua bagi Muslim, bila disebut riwayat kedua bagi Muslim berarti Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim, kitab yang kedua yang paling sahih dalam mengumpulkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kedudukan yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari. Bunyal islamu ala khamsin ala an yu'badallahu wa yukfara bima dunah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Artinya, Islam didirikan atas 5 rukun: menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari selainnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam riwayat Muslim, riwayat kitab yang ketiga, bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Artinya, Islam didirikan atas 5 rukun. Syahadah, itu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad ialah hamba dan rasulnya, mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir dalam riwayat Muslim juga, anna rajulan qala li Abdullah ibn Umar ala taghzu faqal inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal islama buniya ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil bait. Artinya, sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adakah kamu berperang? Lalu Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Islam didirikan atas 5 rukun. Pertama, syahadah, pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji di Baitullah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kupasan daripada kitab ini. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, saya kongsikan ya daripada kitab yang lain tentang syarah hadis ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh jadi ada di antara kita yang kata, hadis ni dekat-dekat sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang kedua, hadis Jibril, ketika mana malaikat Jibril alaihi salam bertanya, akhbirni anil Islam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab jawapan yang hampir sama saja, iaitu rukun-rukun Islam yang 5.
Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, orang ulama mensyarahkan kenapa kalau hadis yang kedua, Al-Imamun Nawawi, pengarang kitab ini, menyebutkan hadis tentang Islam, tetapi dalam hadis yang ketiga dia sebut sekali lagi, dia bawakan satu lagi hadis yang hampir sama saja. Baik, kata para ulama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada perbezaan yang ketara. Ada perbezaan sebenarnya, kerana dalam hadis yang ketiga, permulaannya, muqaddimah hadis ini, itulah yang menjadi perbezaan yang paling utama, di mana Rasulullah SAW apabila bersabda buniyal Islamu ala khamsin, ya, buniyal Islamu ala khamsin, bererti Islam, agama Islam didirikan atas 5 rukun. Okey, baik. Dekat sini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah contoh ataupun analogi, ya. Sebab kita tak nampak Islam tu dia diri atas apa-apa, tak nampak, ya. Bila dalam hadis yang kedua disebutkan bahawa Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah, kamu dirikan salat, kamu tunaikan zakat, kamu berpuasa dalam bulan Ramadan, dan kamu melaksanakan ibadah haji. Jadi dekat situ kita dapati bahawa jawapannya hanya menceritakan tentang Islam. Tapi kata para ulama, hadis ni nak bagi tahu bahawa Islam itu tertegak, ya. Islam itu berdiri dengan kokoh apabila ada kelima-lima amalan ini. Kerana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahulah bahawa zaman-zaman dahulu, ya, mereka membina rumah, ya, dengan batang-batang pohon kurma. Ada kalanya bila mana mereka belum bermusafir, mereka akan bina kemah. Jadi orang-orang Arab pada ketika itu, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sangat jelas, sangat faham apa fungsi tiang. Tanpa tiang, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, satu bangunan itu pasti akan roboh, ya, tanpa tiang. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Rasulullah SAW fahamkan betapa pentingnya tiang itu bagi sebuah bangunan. Macam itulah pentingnya rukun-rukun Islam ini untuk tertegaknya agama dalam diri kamu. Sebagaimana dalam hadis yang lain nanti kita akan belajar, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din, barang siapa yang dirikan solat, jaga solat dia, dia telah tegakkan agama dia. Wa man tarakaha, siapa yang tinggalkan solat, tak indah tentang solat, apa yang sebenarnya, kata baginda, faqad hadamad-din, dia telah runtuhkan agama dalam diri dia, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hadis yang ketiga ni nak mengajarkan kepada kita kokohnya agama dalam diri kamu, kokohnya Islam dalam diri kamu, kokohnya iman dalam diri kamu bila kamu laksanakan kelima-lima perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbezaan yang paling ketara. Baik. Jadi kita dapat faham, kita dapat buat kesimpulan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, oleh kerana kelima-lima amalan itu, syahadah, salat, zakat, puasa, haji, kesemuanya adalah tiang-tiang agama, maka apa peranan kita? Wajib kita menegakkannya, wajib kita mengukuhkannya, wajib, ya, wajib untuk kita melakukannya. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sedar ataupun kita tak sedar, kelima-lima itu fardu ke atas kita, mesti kita kena buat kesemuanya, ya. Kecuali bila mana haji disebutkan man istata'ta ilaihi sabila, apabila kalian mampu untuk melaksanakannya. Tetapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena tahu bahawa kelima-lima rukun itu wajib ke atas diri kita untuk tunaikannya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau orang bertanya, ya, puasa Ramadan tu boleh ke kita, kalau kita nak ponteng-ponteng? Tak boleh, haram. Wajib kita berpuasa, kecuali yang bagi yang uzur, ya. Solat boleh tak kalau kita nak ponteng-ponteng solat? Tak boleh, haram. Haram kita memonteng-monteng solat kita, kerana hukumnya wajib, wajib tunaikan
tunaikan salat, wajib dirikan salat. Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau zakat boleh tak? Tahun ni kita skip, tahun tak boleh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila cukup haul, tempohnya, cukup nisab, cukup ukuran, cukup bilangannya, ya, cukup berapa yang harus kita bayar, maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tak boleh kita nak tinggalkannya, wajib kita buat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, maka itulah yang kita kena faham daripada hadis ini. Kalau kita dah tunaikan kesemuanya, maka kokohlah agama Islam dalam diri kita. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada dua perkara yang kita kena faham di sebalik hadis ini. Kelima-lima perkara itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, syahadah, salat, zakat, puasa dan haji. Dua perkara yang kita kena lihat dengan mata hati kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya. Kata para ulama, kelima-lima itu yusr, kelima-lima itu mudah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya. Jangan sekali-kali kita katakan, ya Allah, bebannya solat, susah nak solat. Tak, mudah saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mudah. Jangan kita kata, ya Allah, dalam musim-musim macam ni kena bayar zakat, ya Allah, bebannya. Tak, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ad-din yusr, agama itu mudah, Allah dah jadikan mudah. Kita kena tengok dengan mata hati kita, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, mudah sekali, ya. Kemudian bila katakan puasa, ya Allah, kenapalah ada puasa, kenapa payah, beban? Tak, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dia mudah, ya, dia mudah. Kalau kita tengok dengan iman, dengan ihsan, mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bahkan bila kata tentang haji sekalipun, yang lama kita habiskan masa 40 hari, 50 hari di tanah haram, di Mekah, di Madinah, ya. Kita kena jalan jauh, kita kena berpanas dan bersabar, macam-macam. Jangan kata itu beban, itu mudah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Tidaklah seseorang melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, melainkan semuanya kembali untuk diri dia sendiri, ya. Kalau dia jaga solat dia, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala jaga dia. Siapa yang perbaiki solat dia, Allah perbaiki hidup dia. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, siapa yang dapat faedah? Amalan tu mudah. Bila kita buat, Allah sebenarnya nak bagi kebaikan kepada kita. Kita kena tengok dengan sudut yang berbeza, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang menjaga dua salat yang sejuk, ya, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga Allah, ya. Barang siapa yang jaga solat fardu subuh, barang siapa yang jaga solat fardu asar, jaga sungguh-sungguh, ya, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berarti solat yang lain tak dijaga, tetapi solat-solat yang lain itu, ya, mudah, ya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ya, kita bila mana melaksanakan rukun itu, kebaikannya, faedahnya datang balik kepada kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila bicara tentang zakat, ya, nampak seolah-olah kita keluarkan duit kita, ya. Memang betul tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita jumpa amil, kita jumpa pusat zakat, kita hulurkan duit kita. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Allah kembalikan duit itu kepada kita. Allah kembalikan kepada kita di dunia dan akhirat. Dua-dua Allah bagi. Masya Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Sebab itu orang yang nak rezeki dia murah, ya, banyak rezekinya, melimpah rezekinya, barakah rezekinya, banyak infak. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa-apa saja yang kalian infakkan, apa-apa saja yang kalian keluarkan, Allah ulang semula, Allah bagi semula.
wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jangan takut tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, tak payah takut. Nampaknya bila mana kita laksanakan rukun Islam, dan rukun Islam itu mudah, Allah bagi lebih kepada kita, Allah tambahkan lagi nikmatnya kepada kita, Allah bagi rahmat kepada kita, Allah bagi barakah kepada kita, Allah bagi sakinah kepada kita. Luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau setiap daripada rukun Islam ini kita nak ceritakan tentang faedahnya saja, satu malam kita ceritakan tentang satu rukun saja, itu pun boleh jadi tak memadai, tak cukup masa. Ya, untuk syahadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam syurga Allah. Masya-Allah. Ya. Jadi tak ada apa-apa yang kita lakukan rukun-rukun Islam jadi beban pada kita, tak ada. Bila kita buat rukun-rukun Islam, kita tak dapat pulangan, tak ada. Semua Allah Subhanahu wa taala balasi kita. Bahkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila disebutkan tentang puasa, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa pahala puasa Allah sendiri yang akan bagikan ganjarannya. Ya, itu luar biasa, berbeza. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pada hari kiamat nanti syurga Allah ada satu pintu namanya Babur Rayyan. Bab Ar-Rayyan, pintu yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Masya Allah, kita berpuasa sekejap saja dekat dunia ini, Allah sediakan pintu yang terbuka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Tak ada yang susah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ya. Kemudian apabila kita melaksanakan rukun yang kelima, ya, ibadah haji, kadang-kadang ada orang nampak sudut yang berbeza, macam haji itu payah kan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Masya Allah, Allah mudahkan, Allah mudahkan insya-Allah. Ya, itu luar biasa. Haji itu luar biasa, umrah itu luar biasa. Ya, sebab pengalaman saya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah lagi banyak pengalaman daripada saya. Cuma ada satu perkara yang saya nak kongsikan adalah pengalaman saya bila jadi mutawif satu jemaah. Ada seorang hamba Allah, dia kata pada saya, ustaz, cuba ustaz buat kajian sikit. Apa dia? Bukanlah kajian apa, cuba ustaz bertanya dengan para jemaah, mereka datang melaksanakan umrah sekarang ni pakai duit siapa? Ustaz tanya je, Masya Allah. Ya. Saya tanya pada dia, kenapa tanya? Ustaz akan terperanjat, ramai jemaah kita yang datang umrah bukan duit mereka. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mula saya bertanya kepada jemaah-jemaah yang selalu rapat-rapat, selalu borak-borak kan, saya tanya pergi. Memang betul tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, salah seorang daripada dia, ni just nak cerita saja, bahawa salah seorang daripada dia yang nak pergi seorang saja, suami saja, orang susah, kumpul duit kan, akhirnya buat satu kenduri tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebab suami nak pergi umrah. Kemudian dalam ramai-ramai yang datang, antaranya adalah yang isteri ni pula jaga anak-anak, jaga anak orang, ya. Salah seorang daripada yang ibu bapa dia tanya, kenapa akak tak pergi? Kenapa akak tak pergi? Kata belum cukup duit lagi nak pergi. Kata tak apa, saya bayarkan. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu luar biasa. Ya, asalkan tanah haram tu luar biasa, asalkan kita niat sungguh-sungguh, Allah akan sampaikan kita ke sana. Apa jua keadaan sekalipun, ya, apa jua keadaan sekalipun, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bila mana kita ingin sungguh-sungguh, teringin sekali nak melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, Allah akan mudahkan, Allah akan sampaikan cara bagaimana itu, Allah Subhanahu wa taala akan susunkan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, nanti cerita insya-Allah bagaimana saya jejakkan kaki saya ke sana kali yang pertama, bukan kali pertama lah, kali yang kedua. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, cuma nak ceritakan tentang kelebihan, ya. Kelebihan bila mana kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitu haji, ya. Dalam satu hadis, cuma hadis tu bermula dengan kelebihan umrah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma. Daripada satu umrah
kepada umrah yang berikutnya, ia merupakan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mudah fahamlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mungkin kali terakhir kita melaksanakan ibadah umrah contoh tahun 2010 kali terakhir. Kemudian tahun 2021 ni alhamdulillah dapat pergi umrah sekali lagi. Umrah tahun 2021 ni merupakan kafarah, pengampunan dosa 11 tahun yang lalu. Oh masya-Allah. Itu baru umrah. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah, tak ada balasan yang setimpal untuk dia kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi syurga kepada kita. Bayangkan. Sebab tu kita kena tengok bila sebut tentang rukun Islam, aku kena buat betul-betul, aku kena buat sungguh-sungguh. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kelima-lima rukun Islam ini kita buat dengan ihsan. Ihsan yang betul-betul, yang terbaik. Buat yang terbaik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Yang solat kita solat yang terbaik, ya. Bila kita bayar zakat yang terbaik, ya. Kemudian bila mana kita akan berpuasa, puasa bulan Ramadan, kira-kira dalam 44 hari saja lagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, 1.5 saja lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan, ya. Jadi buat yang sungguh-sungguh, ya. Tengok, belajar apa yang para ulama buat, apa para sahabat buat dalam bulan Ramadan, sebab mereka adalah petunjuk kepada kita. Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, kita cuba buat sungguh-sungguh, buat yang terbaik, ya. Mulai hari ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, solat dengan ihsan, zakat dengan ihsan, ya, puasa dengan ihsan, haji dengan ihsan, buat yang terbaik, ya. Kalau dapat pergi umrah, dapat pergi haji, buat yang terbaik, habiskan masa kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sebab tu pentingnya bila kita dah melepasi hadis yang kedua, kita dah belajar tentang ihsan, sekarang kita nak apply dalam kelima-lima rukun Islam, kesemuanya kita nak lakukan dengan ihsan yang sungguh-sungguh, yang paling sempurna, yang terbaik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan yang terbaik kepada kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahawa hadis ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita keutamaan kelima-lima rukun Islam ini. Jadi bila mana kita dah tahu tentang keutamaannya, maka peranan kita adalah untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Pertama tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum kita laksanakannya, kita dah niat. Bila mana kita belajar tentang syahadah, ya, 2 kalimah syahadah, maka kita syahadah yang sungguh-sungguh. Ya, nanti kita akan belajar sekali lagi, kita ulang sekali lagi, syahadah alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan belajar juga tentang syahadah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syahadah itu sendiri akan ada rukun-rukunnya ataupun perkara-perkara yang wajib kita ketahui, ya, wajib kita ketahui, ya. Contohnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam syahadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini dengan sepenuh hati bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar adalah utusan daripada Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan baginda merupakan nabi yang terakhir diutuskan. Tidak ada lagi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam nabi, ya, tak ada, kecuali Nabi Isa alaihi salam yang akan turun sebagai tanda-tanda kiamat yang besar, dan itu pun dia akan mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena yakin yang sungguh-sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan jalan yang lurus kepada kita, jalan untuk kita sampai kepada Allah, jalan yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakin, dah lengkap, semua dah diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan belajar juga bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sempurna selengkapnya semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya telah sampai kepada kita, tinggal lagi kita mengamalkannya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya rasa itu sekadar itu saja yang saya dapat kongsikan pada malam ini berkaitan tentang hadis yang ketiga tentang rukun-rukun Islam. Jadi sama-samalah untuk kita melihat bahawa rukun ini sangat penting untuk kita tegakkan dalam diri kita, sangat penting untuk kita melakukannya secara istiqamah, sangat penting untuk kita lakukannya secara ihsan yang terbaik agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarah daripada hadis yang ketiga ini kita akan sambung dalam pertemuan yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni dan terima kasih pada semua yang menonton secara live daripada Facebook page Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka. Kita akhiri pula kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tuan-tuan dan puan-puan